Maksud Iskah Halki. Isha membawa maksud dari segi bahasa jelas, terang dan nyata. Dari segi istilah, melepaskan nun sakinah atau takwim dengan jelas, nyata dan terang apabila bertemu dengan salah satu huruf-huruf Isha. Manakala kalimah halki adalah disebabkan oleh cara sebutan huruf-huruf tersebut keluarnya daripada kawasan kerongkong. Huruf Isha halki ada 6. Hamzah, Ha, Ain, Ha, Gain, Kha. Hukum Isha halki. Isha halki berlaku apabila terdapat atau huruf nun yang mati atau sakinah bertemu baris 2 atau tanwin dengan salah satu huruf dari 6 huruf Isha. Apabila ini berlaku, maka cara bacaannya adalah terang dan jelas tanpa dengung. Contoh Isha halki. Fasoli robbika wanha. Untuk contoh tersebut di atas, iaitu terdapat dalam surah Al-Kawthar ayat 2. Pada kata wanha tersebut merupakan huruf Isha halki sebab ada nun mati yang bertemu dengan huruf hijaiyah ha, dan ini wajib dibaca dengan terang kepada huruf nunnya iaitu wan. Okey, baik. Seterusnya perancangan. Okey. Kaedah pelaksanaan pentaksiran dalam bilik darjah ni, dia dilaksanakan dalam semua mata pelajaran dalam proses pengajaran dan pembelajaran harian dan secara berterusan. Okey, baik. Dia dilaksanakan secara formatif dan sumatif. Dia mengikut keupayaan dan keperluan pelajar tu. Berikut ni adalah kaedah pelaksanaan pentaksiran bilik darjah lah. Melalui Okey, baik. Seterusnya, melalui proses pentaksiran ni, strategi pentaksiran yang digunakan mempunyai ciri-ciri berikutlah. Mengambil kira pengetahuan, kemahiran, nilai yang dihasratkan dalam kurikulum tu. Apa kata bentuk yang pelbagai seperti pemerhatian terhadap aktiviti yang dijalankan, macam ujian, pementanan, projek, folio dan sebagainya lah. Okey, guru juga dia perlu adil kepada semua murid. Holistik iaitu mengambil kira pelbagai aras, iaitu kognitif, efektif dan psikomotor. Okey, baik. Seterusnya rubrik. Rubrik ni salah satu sistem permarkahan yang digunakan oleh guru dalam pentaksiran lah. Okey, dia berfungsi sebagai penunjuk yang diperlukan untuk menilai tahap pencapaian murid berdasarkan kepada kriteria yang jelas dan khusus seperti projek amali, esei dan tugas-tugas lain. Saya akan menyambung pembentangan dengan menerangkan mengenai pentadbiran. Terdapat 3 proses pelaksanaan tugasan, iaitu sebelum pentaksiran bermula, semasa pentaksiran dijalankan dan selepas pentaksiran. Untuk sebelum pentaksiran bermula, guru-guru yang terlibat perlu mengetahui kandungan dan format semua aspek pentaksiran, memahami objektif serta hasil pembelajaran yang dijalankan. Seterusnya, guru akan memberikan penerangan permulaan. Kemudian, guru menyediakan borang penskoran dan rubrik mengenai tajuk pentaksiran. Guru turut menyediakan alatan yang mencukupi seperti Al-Quran, pensel, pen dan kertas menulis. Manakala murid yang terlibat menerima arahan dari pihak pentadbiran agar mereka lebih bersedia ditaksir. Proses yang kedua pula iaitu semasa pentaksiran dijalankan. Pelajar akan mematuhi arahan pentadbiran dan mengikuti proses pentaksiran seperti yang dirancang. Guru akan memastikan murid mendapat masa yang mencukupi. Kemudian, murid akan menyelesaikan pentaksiran mengikut masa yang telah ditetapkan. Selain itu, guru akan menerangkan secara terperinci kepada murid sebab mengapa mereka ditaksir
dan apakah akibat dari hasil pentaksiran. Hal ini kerana supaya murid boleh lagi bersedia dan meningkatkan lagi prestasi semasa pentaksiran dijalankan. Dan yang terakhir, guru akan menjalankan pentaksiran secara kemas dan teratur. Proses yang ketiga adalah selepas pentaksiran. Penilaian kepada pelajar selesai dilaksanakan. Kemudian, guru akan mengumpul semua borang penskoran. Pentaksiran kepada pelajar berjalan dengan baik dan lancar. Setelah itu, apabila semua pelajar seramai 20 orang telah selesai ditaksir dan diberi penskoran, guru akan merekod prestasi pelajar di dalam portfolio sebagai rujukan. Pada bahagian penskoran, berdasarkan pentaksiran yang telah dilakukan, guru telah memilih untuk menggunakan borang rubrik berbentuk analitik sebagai rubrik permarkahan. Antara ciri-ciri rubrik analitik adalah seperti berikut. Yang pertama, terdiri daripada penerangan terperinci beserta agihan markah bagi setiap poin untuk menilai hasil kerja murid. Yang kedua, menyediakan maklum balas sepanjang tempoh pentaksiran. Dan yang ketiga, mendapat maklum balas yang lebih terperinci. Dan yang terakhir iaitu yang keempat, mengambil masa untuk dihitung. Ini merupakan rubrik permarkahan bagi pelaksanaan pentaksiran tajwid iaitu izhar halki yang telah kami jalankan. Seterusnya, ini adalah borang pemarkahan iaitu borang pentaksiran izhar halki. Dan untuk makluman, hasil penilaian ada kami sertakan pada bahagian lampiran. Bagi tahap penguasaan, terdapat 4 tahap penguasaan iaitu cemerlang pada skala 4, baik pada skala 3, sederhana pada skala 2 dan lemah pada skala 1. Kemudian, bagi maklum balas pentaksiran pula, kepahaman murid mengenai pentaksiran adalah dianggap berjaya kerana mereka tertarik dengan kaedah kepahaman bagi memahami maksud izhar halki dengan tepat dan jelas serta menggunakan kaedah menghafaz dan menyenaraikan huruf-huruf izhar halki dengan formula atau akronim yang dikongsi dengan baik dan lancar tanpa kesalahan. Dan secara kesimpulannya, majoriti murid mendapat skala 4 pada setiap prestasi. Secara kesimpulannya, pentaksiran dalam pendidikan adalah penting bagi guru untuk mengenal pasti tahap pemahaman dan kemajuan setiap pelajar. Seterusnya, guru boleh menyediakan bahan pengajaran yang sesuai dengan keperluan individu pelajar serta menyesuaikan kaedah pengajaran untuk memenuhi keperluan pelbagai gaya pembelajaran. Secara keseluruhannya, kejayaan pentaksiran dalam penguasaan topik izhar halki menunjukkan betapa pentingnya peranan pentaksiran dalam proses pembelajaran. Guru perlu memperbaiki dan memperkukuhkan amalan pentaksiran yang berkesan agar dapat memastikan pembelajaran yang berkualiti dan pembangunan yang berterusan bagi setiap pelajar.